Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur. Hari ini dapat kita bersama-sama. Walaupun ada lagi beberapa orang belum sampai, tak apalah, kita mula dulu kan. Macam mana tertinggal bas kan. Jadi hari ini kita santai-santai je kan. Konsep dia RTSB biasa kan. Tahu tak? Tak tahu. Tadi angguk tadi kan. Kan. Kita konsep kita RSB je. Iaitu rehat santai bantai kan. Nanti mudah-mudahan mudah aja. Jadi kita kena faham, saya selalu sebut satu perkara. Kita ni sebagai pekerja kan, sebagai staff, kita ni membentuk satu organisasi. Macam badan kita lah. Badan kita kalau ada satu part yang terasa sakit, tangan terseliuh, bengkak, maka seluruh tubuh lah yang akan terasa. Bukan kata cubit paha kiri, paha kanan terasa, satu badan terasa. Kalau betul lah cubit paha kiri, paha kanan terasa, asal mulut lah bunyi. Aduh, kan? Kenapa bunyi mulut tu? Sebab satu badan terasa. Terima kasih kepada meja ni kerana sudi membenarkan saya duduk di sana tadi dan dapat makan kacang tu tadi. 2 kali dia sebut, dia persilakan kali kedua terasa sindir sangat, rasa macam. Tapi terima kasih banyak. Tak minum air, itulah tu. Bagus tengok ni orang. Mak saya tanya, Ustaz tak minum air? Wah kan, baguslah. Jadi sebenarnya apa yang saya nak beritahu adalah betapa sementaranya hidup kita ni, kita jangan sia-siakan dengan, bukan sebab ni kita settlekan 1 jam habis itu, tinggal nak mandi swimming pool dia petang ni. Tak ada kan? Kan? Mana tahu. Lepas ni ada aktiviti macam hari tu juga ke? Ada juga? Okey. Faham. Dia memang jaga jadual dia tu. Bagus betul lah. Kan? Tak, maksud saya tu, kalau perbuatan yang dengan suami tu sebab hati niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Suami bagi nafkah pada isteri. Bagi ni, ambil lah untuk belanja bulan ni apa semua. Yang masih yang. Apa salah? Abang yang bagi, abang lah terima kasih. Terima kasih sebab tolong jaga abang. Nampak? Bagi tu pahala ibadah. Melahirkan anak, niatkan Allah, pahala ibadah. Oh, lagi banyak pahala. Anak-anak pula yang banyak komplikasi kan. Lepas tu dengan apa? Tak kira lah ada peralatan sokongan pada Medivest ke tidak. Tak kisahlah, tapi bila beranak tu, kesakitan dia tu kan, bila diberikan ganjaran kalau dia mati, dapat syahid akhirat. Itu antaranya. Tetapi kita ni manusia ni masalahnya, kita bukannya hidup ni semudah ABC. Nabi buat satu garisan tau. Nabi buat satu garisan. Kalau kita boleh, saya boleh tunjukkan, Nabi ni dia buat garisan macam ni dekat tanah. Dia buat garisan panjang macam ni. Nabi ambil kayu, ganting tu. Nabi buat garisan panjang macam tu. Kemudian dekat garisan tu tergantung macam satu petak. Nabi buatlah satu petak. Garisan panjang. Kemudian ada satu petak. Tergantung dekat garisan tu. Petak segi 4 tepat. Bukan segi 4 sama, segi 4 tepat. Kemudian dalam petak tu, Nabi cakap-cakap macam tu. Faham tak maksud dia? Nabi kata, yang garisan panjang ni nak bagi tahu itulah cita-cita manusia. Cita-cita dia panjang. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Yang 4 segi tadi, segi 4 tepat yang tergantung tadi, setakat tu je umur yang kita ada. Dan dekat dalam kotak dia cakap-cakap, itulah ujiannya, cubaannya, dugaannya, rintangannya, bala, musibah. Dahlah umur pendek, diuji pula macam-macam, maka terserahlah pada kita bagaimana cara kita menghadapinya. Tapi Tuhan janji kat kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan sebenarnya bila ujian tu Tuhan bagi, Tuhan nak tengok kita cakap apa. Tuhan bagi COVID keluarga, nak tengok Cik Abdullah cakap apa. Dia mongot ke? Aduh, time aku nak pergi ni, time ni lah kau datang. Contoh. Sebenarnya suara tu yang Allah nak dengar. Malaikat akan report balik. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali.
3 tingkatan sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Dapat berapa banyak? Dapat 300 tingkatan darjat pahala. Kita sabar. Nak start ni? Tak apalah, naik atas jap. Tak apalah, lambat sikit tak apa. Yang penting semayang. Dapat 300 tingkatan darjat pahala. Pada orang, aku malas lambat, tak apalah. Masuklah kelas luka, kita fikirlah semayang tu macam mana. Mana dia tolak ke tepi. Dalam perjalanan, dia sampai terlampau nak mengejar, datang ke skip sini, sampaikan tak semayang. Contohlah kan. Kalau sempat je kot singgah semayang sekejap. Berhentilah semayang sekejap. Berhenti semayang sekejap. Contoh. Jadi mana kata, perbuatan kita sabar untuk taat perintah Allah dapat 300 tingkatan darjat pahala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Macam mana? Kawan-kawan ajak mengumpat. Aku dengar Samsul debat tu kan. Contoh. Dan seorang pula berbunyi, alah kau ni tak baiklah. Alah macam kau baik sangat. Dah kena sound. Bukan senang dah. Yalah ya, aku join. Apa Samsul debat kenapa? Dia join pula. Tapi makna kata, kalau dia tu sabar, dia tetap tegas dengan prinsip, dengan ikut peraturan undang-undang Islam. Kau ni tak baiklah ngumpat orang. Alah macam kau tu baik sangat. Ya, aku tahu aku ni tak baik. Tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Dia sabar. Itu yang kedua. Itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Yang mana jarak antara satu darjat itu adalah di antara langit dan juga bumi. Bayangkan. Betapa besarnya. Dan begitu juga yang ketiga. Sabar atas ujian dan dugaan. Baru nak elok sikit hidup pun nak bahagia. Mak pula Allah Ta'ala ambil nyawa. Contoh. Baru nak apa sikit. Anak pula sakit. Baru nak apa sikit. Lah rotek mati. Serentak pula tu kereta. Ada 5 biji kereta. Serentak hari lahir dia. Kan rotek tu hari lahir kan. Pening kepala. Aduh time ni lah kau nak mati rotek. Langsung sungkup kereta dengan penutup kain tu. Ataupun sanggup keluarkan. Buka nombor plate supaya orang tak sebut. Tapi sebenarnya Tuhan bagi itu ada sebab. Tuhan dah janji la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan Allah janji juga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan. Sesungguhnya 2 kali sebut sebalik kesusahan itu kesenangan. Nak bagi tahu kau faham tak? Lepas susah senang lah. Lepas susah senang. Tak juga. Teruklah apalah, matilah lagi baik. Jangan. Bila kita sakit, bila kita ada ujian, Tuhan hantar 2 malaikat pergi tengok. Wahai Shima. Kata. Ada ke nama Shima? Tak ada. Okey, wahai Liza. Tak ada juga. Kan nama kau Fatimah ke apa? Fatimah dah tahu tak? Saleha. Farah. Farah. Bila bagi Farah tu dia sakit apa tau? Sakit tumit. Aduh, pijak sakit. Alah, macam tu kan? Masa tu, Allah hantar 2 malaikat. Kau tengok Farah ni cakap apa? Aduh, hai, sakit ni agaknya Tuhan suruh aku rehat sikit kot. Alhamdulillah. Sekarang ni kurang sikit aku kesana kemari. Boleh aku rehat. Bila dia bersyukur, Allah Ta'ala kata, kalau dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Dan kalau dia sehat, kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu dia rasa fresh. Bila dah elok kaki dia, mana tempat nak shopping ni? Cakap lah mana nak pergi. Cakap. Dah macam dah kena sampuk tu. Itulah dia punya bila dia baik tu. Kan? Tapi kalau dia kata, aduh kenapalah time ni nak sakit kaki, lah mati lagi baik lah. Contoh dia kata macam tu. Dia mongot. Pada ketika itu Allah Ta'ala sebut apa? Khabarkan padanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Tuhan ni tak nak tengok kita dah. Hidup kena positif. Tahu tak kisah dekat hutan Amazon tu, ada orang asli ni. Puak-puak ni lah, yang dalam hutan tu. Dia ada satu adat tu, memang dia bagi makanan, dia bagi buah, dia bagi apa dekat pokok yang bagi hasil dekat kampung, dekat keluarga dia. Tapi bila pokok tu dah tak keluarkan hasil, dia boleh buat satu upacara tu, dia keliling dengan pokok tu. Dia mengelilingi pokok tu, dia maki pokok tu berpagi dengan bahasa ni lah. Dia maki pokok tu berpagi sampai petang. Dia buat upacara. Tahu tak apa berlaku? Mati pokok tu. Pokok tu mati. Nak bagi tahu apa? Kalau pokok kau maki boleh mati, kau bayangkanlah orang hari-hari kena maki.
Itu sebab pentingnya kata-kata positif ni. Saya pernah dengan sahabat-sahabat saya. Kita orang pakat nak cakap dengan kawan kita yang seorang tu. Dia badan dia gemuk betul. Tak ada siapa yang lawan dalam ni. Gemuk betul. Kita orang pakat 10 orang dalam masa berbeza untuk cakap dia kurus. Wih, kau nampak kurus lah. Mana je kau? Orang pertama. Respon pertama. Lepas tu dia lah dah 10-20 minit tu tersempak dengan kawan kedua pula. Weh, kau nampak kurus sikit lah. Kau ni biar betul. Nah, lain jawapannya. Sampai orang yang kelima, dah ramai orang sebut. Orang kelima pula. Weh, kau nampak kurus lah. Adalah sikit. Nampak jawapannya dah berubah. Dia dah mula percaya dia memang dah kurus. Sampai saya orang ke 10, 7, 8, 9, 10. Saya ke 10. Jap, berhenti, tengok. Wih, kau nampak kurus lah. Macam ni lah, nanti aku ajar kau cara dia. Confident nak ajar kita pula cara dia. Maknanya, kita kena sentiasa belajar bercakap positif. Sebab apa? Orang yang positif ni dia boleh berjaya. Dia boleh ke depan. Tapi kalau dia cakap, aku memang nasib aku macam ni lah. Tak ada rezeki lah untuk aku. Aku sampai mati lah kat Medivac ni memang tak ada apa dah. Tak ada mana dah hidup aku. Macam ni lah. So pakai baju pink. So pakai hitam, macam kuning. Tak. Contoh lah. Saya katakan. So kuning. So merah. So pink. So hitam. Kan? Bagi hitam tu. Tapi sains tak kena. Macam baik tak payah bagilah. Macam tu lah. Jadi makna kata. Tak, kita kena positif. Saya tak sentuh pasal tu. Cuma sangka baik. Kan? Betul. Itu sebabnya dalam hidup kita ni susah. Kalau kita belajar, tu sebab saya kata bahagia ni kan. Bahagia bukan tengok apa yang kita ada tau. Bahagia bukan tengok apa yang kita ada. Contoh, kita duduk je dekat satu kursi rehat dekat bandar. Kita tengok couple tu jalan, suami isteri tengok. Ya Allah, muka suami dia tak boleh belah weh. Contoh. Ataupun suami tu handsome, kita tengok bini dia. Weh, lelaki tu buta ke apa? Kita cakap kan. Tak, itu yang kita tak faham tentang maksud bahagia. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada. Tapi bahagia melihat kepada sikap kita kepada apa yang kita ada. Macam tu juga dengan kerja kita. Berapa ramai orang sanggup. Biarlah nampak ya. Contoh seorang letak jawatan. Saya ingat saya nak berhenti lah Cik Abdullah. Cukup lah. Saya nak fokus pada keluarga saya. Walaupun tahu kau nak minta kerja lain. Kau dah dapat tawaran lain. Kau tak payahlah nak cakap kau. Saya ingat saya nak concentrate. Nak fokus pada family. Kau tak tahu ke trik tu. Dari mana dia selama ni kau tak fokus pada family ke? Selama ni kau berperasan yang kau ada 5 orang anak. Kau berperasan. Tiba-tiba kau perasan lelaki kau perlu dijaga, perlu dibelai. Contoh lah. Kan? Contoh. Saya tak tahulah. Saya tak tahu pun kajian kes ni. Tapi saya agak-agak macam tu lah. Contoh berhenti. Nak berhenti kan. Okey tak apalah. Cik Abdullah pun. Okey lah. Nak buat macam mana. Saya ucapkan you maju jaya. Bukan sedikit kes yang datang jumpa. Cik Abdullah. Saya nak kerja balik lah Cik Abdullah. Saya ingat cukup lah saya fokus kat family tu. Memang ada. Mungkin ada lah. Cuma. Bila dah berhenti tu kan. Bila dah berhenti kita kata kita nak mengubah ni. Kita pun nampak. Oh. Kita berhenti je jawatan kosong tu. Kita buka jawatan kosong. Berlambak orang nak jawatan kita tu. Tu sebab Imam Al-Ghazali kata. Syukur ni bukan gosok dada ni. Alhamdulillah. Maka tu syukur. Tak. Syukur ni ada 4. Pertama dengan mulut kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat rezeki ni. Dapat rezeki kerja dengan Medivac. Snummer Heart. Apa tu? So sebut tu. 4 bonus. Nah, yang kedua. Imam Ghazali ajar hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Tuhan bagi nikmat. Tanyalah, aku dulu bekerja. Kan? Masa saya jadi pengarah undang-undang dulu. Dengan pejabat awam. Khusus kat mana? BTN. Taman Negara tu lah. Yang kat chalet yang kau duduk ramai-ramai tu. Hotel pun hotel yang jenis yang orang dah tak nak duduk dah baru kau pergi situ.
Ini kau duduk dekat hotel yang orang tak duduk lagi, kau tahu. Hotel baru berscapes. Hujung dah tak ada dah hotel lain. Ni kes paling baru lah ni. Kau tunggulah dia bangun sebelah satu baru ada hotel baru. Mana punya paling latest. Dia ukur yang paling hujung sekali. Mana yang latest. Mid hill kot. Mid hills. Maknanya dia belah tarah sampai tengah Bukit Nah. Inilah hotel dia. Tak ada dah hotel lain. Paling latest punya lah. Tak syukur lagi ke? Kau tengok makanan. Punya sori bakeh lauk pun tak ada. Kau nampak tak tadi? Semua dia sumbek dalam pinggan. Kau nampak tak tadi? Aku tak boleh lah. Aku ni pecah pahala sekitar balon mana yang sempat dia. Tapi betul. Tapi yang punya sedap tadi telur dadah. Dengan budu, cencaluk. Apa tadi? Olive. Baik. Syukur. Toilet dia tadi. Kenapa orang tanya? Ustaz lama Ustaz nak berlari. Saya tak pernah jumpa toilet yang macam ni indah. Kan? Mengamati toilet dia dah berapa lama? Wow. Lepas tu main handphone. Leka pula aku. Macam kat bilik tidur. Rupa. Nah, itu sebabnya bersyukur. Kadang-kadang kita willing, kita biarlah kita ada suami yang tak handsome pun tak apa. Biar handsome kat mata kita sudah. Macam ni barulah handsome. Yang suami pun sama. Hai, kenapa isteri abang ni cantik sangat ni? Abang tu ada je. Perempuan ni kalau dipuji memang tak nak mengaku. Dia puji perempuan lain marah. Aku memang tak faham dengan sikap perempuan. Kau perempuan sinilah tempat lain. Kadang seorang isteri dia boleh marah suaminya untuk benda yang suami dia buat dalam mimpi. Kau agak-agak lah. Saya mimpi ada perempat masuk rumah kita. Abang boleh relax tengok Netflix. Cerita Medivest. Bukan je Medivest nak. Manifest. Medivest. Contoh lah. Boleh. Bayangkan tu. Hidup kita ni belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Kadang-kadang kita mempertikaikan benda-benda yang kita tak ada. Kita marah benda yang tak ada. Rezeki ni bukan apa yang kita tak ada. Tapi rezeki ni apa yang Tuhan bagi kat kita dan kita kena faham itulah yang terbaik Tuhan bagi kat kita. Contoh seorang anak. Saya ada bagi contoh lah sebelum ni. Bagaimana seorang anak dia ambil PSA. Kita doa, Ya Allah, bagilah anak aku 11A, Ya Allah. Spesifik doa. Jadi bila dapat 10A, aku doa 11 tak makbul. Bukan. Doa yang paling baik, Ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik pada anak aku, Ya Allah. Itu yang paling baik. Jadi kita ready dah. Anak kita sampai dengan apa kat keputusan dia beritahu kita, itulah yang terbaik. So macam Rizal, semua E, mak. Alhamdulillah. Nampak macam mana? Dah takat tu je otak kau. Macam tu. Dia bila dia cakap, alamak, mak aku tak marah pula. Dia kata. Dia terkejut tau. Dia rasa tersedar dari lamunan dia. Tadi dekat sekolah pun kawan-kawan ejek dia. Dia kata tak boleh jadi ni. Takkan aku nak bagi mak aku result macam ni. Diam-diam. Dia kerja part time. Dia ambil PSA semula. Dia receipt balik. Dia ambil balik. Retake balik exam dia paper Jun. Paper Julai dah tak ada. Paper Jun. Dia ambil balik semula. Dia tampal sijil. Sijil tampal ni. Ambil result dia bagi lagi baik. Dia dapat masuk college. Dapat kerja yang baik. Dan dia dapat hadiah pada mak dia keputusan yang baik. Maka betul tak semua E tadi yang terbaik? Betul. Anak-anak dia mungkin tak bagus. Anak-anak kita mungkin tak bagus dari segi akademik. Tapi rupanya dia bagus sebab kemahiran. Dia pergi belajar sijil kemahiran. Penghawa dingin. Dia tengok aircon tu dia tahu on ke tak. Dia tahu aircon tu on ke tidak. Bayangkan tu tak payah belajar tinggi kalau nak tahu. Kan? Tapi itulah dia keadaan dia. Kadang-kadang kita ni tak bersyukur. Bila kita dah hilang. Imam Ghazali kata yang kedua hati. Yang ketiga apa? Tindak tanduk perangai kita mestilah menggambarkan kesyukuran kita. Apa tindak tanduk? Bekerja sesungguh. Kalau payment, jangan lambat-lambatkan. Termasuk payment penceramah. Kan? Saya tahu tadi dah masuk dah. Terperanjat saja. Dah masuk. Dah. Terkejut saya. Saya baik aku tak bahan lagi tadi kan. Kan? Paling awal betul. Belum sampai dah masuk. Terkejut saya. Jadi kelang kabut tadi mencari jalan. Mana hotel.
Tak adalah. Tapi itu maknanya tindak tanduk buat dengan bersungguh-sungguh. Kerja dengan sebaiknya. Sebab kita tahu level kita kat mana. Kita tahu kita boleh buat lagi baik ke tak, kita tahu sebenarnya. Contoh waktu minum kan, tadi makan kan, makan. Kita boleh tengok jam. Kita tahu. Alah, relax sikit lah, tak apalah, lambat sikit dia tak kisah. Itu kita decide. Bukan kata apa, kita tahu dah nak start 2:30. Kan? Kita sendiri cakap, "Ui, dia dah pukul berapa dah? 2:25 dah." Okey, habiskan tak air. Makan sikit, jom kita naik. Tapi kalau dia ambil sikap, tak apa dah. 2:35 lah, setakat 5 minit, normal lah. Kalau kita letak attitude macam tu, kita faham, maka kita tanggung lah. Dari segi amanah dia. Contoh juga dengan kerja, kita keluar minum kan. Kita tahu dalam tempoh 10 ke 15 minit waktu break tu, kita boleh makan setakat mana kita makan 15 minit ni. Dengan minuman yang macam mana. Berbual pun cerita sikit pasal episod drama Takluk Cintaku tu pun mungkin lah tambahlah dalam 2-3 minit lagi lah. Tapi kalau dia Alat lu kejap lagi. Ada masa lagi. Bila kita dengan sedar, maknanya dengan niat kita sendiri melanggar amanah. Itu sebab kesan dia pada bila tau. Kesannya adalah apabila kita bawa hasil gaji bulanan kita bagi makan pada family kita. Itu akan ada kesan. Tanda-tanda keberkatan dalam keluarga, dalam rezeki kita, pertama, kita rasa apa yang kita ada ni cukup. Kita rasa cukup. Tak apalah, kereta aku macam ni pun okey. Ada orang naik kereta buruk je. Dia cat 5-6 kali dah. Macam saya punya Azia tu, dah 5 kali dah cat. Cat balik warna putih. Bagi colour cantik balik. Bukannya putih biasa. Saya pakai crystal white. Azia je. Siap reverse camera, leather seat. Orang ada Azia, ada reverse camera. Nampak? Sebab dah kereta-kereta lain ada reverse camera, kita pun nak ada tu reverse camera juga. Betul? Kan? Sebab kita belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Tak ada masalah. Dan yang keempatnya, kata Imam Al-Ghazali, tanda syukur itu adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Ramai orang bila dah tak ada nikmat tu boleh. Contoh, minta maaf saya sentuh kalau sensitif, adalah contohnya kalau kita kehilangan kedua ibu bapa kita. Salah satu. Kita akan rasa. Kata, macam saya lah dulu, arwah abah ada. Tapi bila abah dah tak ada tu, dia macam memang satu puzzle yang dalam ada benda tak komplit lah. Kan? Abah ni mak bergurau pula. Kita terasa dia tak ada. Macam kita, mak tak ada kan. Kalau tidak dulu, mak doakan mak mak doakan Sekarang tak tahu nak cakap. Kena cakap dengan mak orang lain. Betul? Makcik doakan saya, makcik tak sama dengan mak kita sendiri. Itu sebab selagi ada mak, kena appreciate. Tu yang kadang-kadang, orang yang dah tak ada mak, dia heran orang boleh buat mak dia tak elok. Kita heran bila dia peluang jaga mak dia tak jaga mak dia. Macam tu juga kita heran, orang susah dapat kerja, bila dapat kerja, dia heran kenapa orang dah dapat kerja, tak nak kerja betul-betul. Heran. Betul, heran. Aku ni punya nak kerja, boleh tak tolong buat kerja. Lepas tu bila kita masuk tempat kerja, kita nampak orang kerja main-main. Alah, tak payah kau nak buya sangat. Cik Dola kan kisah pun. Buat je. Macam ni, kita buat kerja sikit, dah lah apa tu minum. Yang penting kerja kita tu settle. Walhal kita boleh buat lebih baik lagi. Tujuan kita ni diambil bekerja sebab tahu kemampuan, kompetensi kita setakat mana. Kita boleh pergi ke mana. Tapi memanglah tak boleh nak paksa benda yang kita tak boleh buat kan. Bagi orang finance jaga legal pentinglah kepala. Macam saya legal bagi jaga finance. Memanglah manjang balance-nya. Dia macam jari ni lah, jari kita ni, kemampuan ni dah ada size dia. Jari telunjuk, jari ni kan. Ambil minyak gamat hari-hari, gosok jari telunjuk ni. Lepas bulan tengok, sama panjang nak kan jari hantu tu. Tak sama, melainkan kau accident. Kau accident rata semua. Kan? Itu lain lah ceritanya. Makna kata, belajar menghargai kerja kita. Sebab manusia ni selalu akan faham erti sesuatu nikmat ni setelah dia kehilangan. Tengok bulan puasa. Bulan puasa hari pertama. Kita bangun dah terlewat. Tak sahur pula dah lah hari first tak sahur. Nampak pula coklat semalam yang atas meja semalam kau tak peduli. Hari ni sedap sangat coklat tu. Betul tak? Bila dah tak ada kau tak boleh makan baru kau terasa. Tu yang gila talak macam tu kat kira. Orang gila talak kan bila dah ceraikan isteri dia.
Lala bila tengok isteri dia bersanding dengan orang lelaki lain tu romantik dengan dia. Bodohnya aku tak jaga dia. Ada. Kan? Kita pula macam tu lah. Kan? Kenapa dulu waktu dia nak kat aku tak nak kat dia. Rupa-rupanya dia jadi pelakon juga. Contoh lah kan, yang kita tolak tu Fatah Amin. Kawan-kawan ni bodoh, kawan-kawan kita marah. Kenapa kau tak apa dulu dia? Aku tak tahu pula dia handsome macam ni. Hari ni contoh lah. Contoh kan. Saya itu isi minyak pun orang tegur. Pelakon Bukan lah, mana je. Tak adalah mana. Ya, pelakon. Bukan. Yalah, tu pakai mask pun kita tahulah. Tu. Saya pun buka mask. Okay, saya siapa? Aaron Aziz kan? Saya kata bukan. Saya purah kata. Saya kata bukan. Tak berdegil dia. Ya Allah. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Nak ambil gambar. Lepas tu dia tag. Malam tu pun dia tag saya dekat Instagram tu. Samsul buat official. Sorry, salah orang dia tu. Dia kata, tak apalah, okey je. Kan? Tapi saya bersyukur je. Walaupun saya bukan Aaron Aziz. Orang kait dengan saya. Saya okey je. Kan? Dia kaitkan macam tu pula kan. Macam-macam. Ini semua berlaku kan. Kan? Jadi, belajar bersyukur. Sebab erti kehilangan yang kita hilang tu kadang-kadang kalaulah kita sempat untuk redeem balik tak apa. Macam contohlah, berhenti kerja. Lepas tu nak kerja balik dengan Medivest. Jumpa dengan Cik Dollah. Kalau betul ada ruang kat kita, fine. Tapi kalau tiba tak ada ruang ni, tutup. Maaf, bukan tak nak ambil, saya nak ambil tapi dah full. Tolonglah bagi saya kerja apa. Potong gaji saya sikit. Sanggup. Potong gaji saya sikit pun tak apa. Dulu nak kerja cakap apa? Saya dapat kerja, jadilah saya tak nak fikir apa dah. Dan dia dapat kerja. Yes, dapat kerja. Buat kenduri. Dapat kerja dengan Medivest. Well known dekat company. Cerita dengan semua orang. Orang kampung pun tahu. Bagus company ni. Bagus. Memang terbaik lah. Dia punya, bayangkan, dia punya profit last year. Wow. Oh, dia cerita. Cerita orang kampung. Tapi dia dah cakap, aku dapat kerja, jadilah. Tak nak benda lain. Bila dah kerja, terpengaruh dengan orang lain. Pusing. Kita kena tuntut hak kita. Kenapa bonus kita setakat itu aja? Petikai. Walhal pernah tak kita banding? Itu sebab Nabi ajar. Bandingkan. Kenapa kita tak bahagia? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang teruk daripada kita. Yang kedua tu, tengok orang lagi teruk daripada kita. Ada orang bonus pun tak ada. Tu saya kata tadi kan, diumumkan setiap ni penyawan awam. Dengan ini kita berikan insentif, bukan bonus, insentif sebanyak 500 untuk meringankan beban. Orang tu mendengar meringankan beban pun geli telinga dia. Marah. 500 ni you all dapat sebulan gaji. Come on lah. Sebulan gaji tau. Betul tak? Ya ke tak? Ke lebih? Ke lebih kan? Ya. Saya sendiri pun tak ada bonus untuk diri saya. Tak ada. Tapi saya okey je. Kan? Tu yang kadang-kadang tanya tu. Payment tak masuk. Saya tak ambil. Alhamdulillah. Medivest nanti syarikat yang memahami. Bayangkan. Belum minta dah dapat. Dahsyat betul. Kita pun nak terfikir. Ni duit apa pula Medivest? Boy, kita belum sampai lagi dia dah bayar. Dahsyat betul. Macam cerita Sami Value kan. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Yang kes postman surat-surat. Hari ni pos, semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila weh, macam mana nak buat weh? Hari ni pos semalam sampai weh, gila weh. Dia pun telefon, weh aku dah postkan dah hari ni. Tahu dah sampai dah semalam. Macam mana kau buat tu? Itulah kena belajar bersyukur. Saya dah cerita belum yang pasal orang hantar surat kepada Allah Ta'ala tu? Belum Dah ke belum? Belum Dah dia nak jamu anak dia makan. Cik Dollah dah dengar kan? Tak mana dengar? Dia nak jamu anak dia makan. Anak dia kata minggu ni anak dia nak balik. Dia tak ada duit.
Macam mana nak buat ni? Minta Allah Ta'ala lah. Dan minta tu dia minta dengan cara yang paling drastik. Iaitu dia tulis surat kepada Allah Ta'ala. Minggu ni anak-anak aku semua nak balik, ya Allah. Semua nak balik makan. Aku nak bagi dia makan ayam kampung. Aku nak bagi dia makan sayur. Nak bagi makan dengan daging salai. Tu ya Allah. Aku tak ada duit, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Aku dapat RM100 jadilah, ya Allah. Bantulah hamba-Mu ni, ya Allah. Dia tulis alamat dia. Dia sign. Dia lipat. Masuk dalam envelope. Dia tulis kat sampul tu kepada Allah Ta'ala. Dia masuk dekat mana-mana. Kan dia ada Negeri Sembilan, Johor, Selatan, Utara. Dia satu mana-mana. Dia masuk kat mana-mana. Heboh lah satu pejabat pos. Wih, gila ni macam mana nak hantar ni kepada Allah Ta'ala ni. Heboh bagi dekat bos. So, tuan pengurus pun cakap. Okay, tak apa. Okay, pada semua staff sekejap. Break sekejap. Pandang sini. Okay. Kita sekarang ada satu envelope. Envelope ni ditulis kepada Allah Ta'ala. Jadi saya nak buka envelope ni. Saya takut ada duit ke ada apa ke. Nanti semua jadi saksi. Yang tak ada apa-apa dalam ni. Okay. Semua tengok Saya buka Saya buka. Okay, buka lah tuan. Buka. Dia pun buka. Dia pun baca. Menangis orang mendengarnya. Kesianlah nak bagi makan lah. Itu ni kan. Jadi apa pandangan semua? Kesiannya tuan. Tuan macam ni lah. Kita lancarkan derma kilat. Kita bantu dia. Ada seorang bagi RM5, seorang bagi RM10, seorang bagi RM1, seorang bagi RM3, ada bagi RM2. Kumpul staff. Akhirnya dapatlah RM95. Macam mana ni bos? Okey lah tu. RM95. Daripada tak ada. Okey lah dia nak satu dapat RM95. Okey lah kan? Masuk dalam envelope balik. Postkan ke alamat mak dia. Senyap. Selepas seminggu, satu lagi envelope sampai. Kepada Allah Ta'ala. Agak-agak apa? Terima kasih. Dia pun buka. Okey, kita dapat satu surat ni. Macam mana ni? Tu nak cakap terima kasih lah tu tuan. Okey, saya baca Saya baca semua saksi. Ya Allah, alhamdulillah, syukur. Kerana akhirnya duit 100 yang aku minta tu kau makbulkan, ya Allah. Aku ucap terima kasih banyak, ya Allah. Aku dapat jamu anak-anak aku makan. Semua happy. Cucu-cucu pun happy. Alhamdulillah. Cuma satu je aku nak mengadu pada kau, ya Allah. Duit 100 yang kau bagi kat aku tu, ya Allah, tak cukup RM5. Tapi aku tahu, ini mesti kerja orang pejabat pos. Bayangkan tu. Kau bayangkan tu. Dia boleh tuduh pula pejabat pos curi RM5 pada dia. Dia bukan. Bayangkan tu. Tak bersyukur dia tak tu. Bayangkan. Okey kan. Bayangkan. Inilah keadaan dia. Kan? Inilah keadaannya manusia yang tak bersyukur. Dah dapat dia boleh salah. Dah lah kawan tu beria kutip seorang sikit. Kau boleh tuduh pula RM5 tu memang ni kerja orang pejabat pos, dia kata. Terkecil hati orang pejabat pos tu. Bayangkan dia boleh fikir tu lagi orang siapa yang cilok duit RM5 tu. Dia tak fikir tu duit tu pecah-pecah RM2, RM1, RM5. Tapi itulah dia hakikatnya manusia. Dan manusia kadang bila dia nak sesuatu bila dah dapat dia terlupa. Nak sangat anak. Hei, kenapalah anak aku amai sangat. Pergilah. Jangan main sini. Peninglah kepala mama. Mama, Mary Beth. Bila time cuti sekolah, mengamalkan konsep penswastaan. Hantar anak balik rumah mak ayah. Hantar ke kampung penswastaan tu. Ni mak, budak-budak ni heboh nak balik rumah atuk dengan nenek dia. Budak tu, masa bila weh? Kita tak pernah cakap pun. Anak tu boleh diam lah. Mak dia marah. Anak tak kerti simpan rahsia pula. Saya ingat benget rumah orang tua tu. Kerja dengan cucunya. Kan? Tapi bila pasal anak, kita hantar anak balik kampung. Senang. Lepas tu kita balik ke KL sebab kita nak kerja. Perbualan sunyi bang, rumah kita anak tak ada. Kan ngada namanya tu. Itulah perangai korang. Memang keadaannya, nampak? Cara gelak tu tepat tu kena kat dia. Ya, dia fikir, macam aku ni kes lah, sama lah, dia kata. Aku cakap dia memang berbuat kajian kes. Ya. Aduh, hai, betul. Kadang-kadang itulah kita. Kita nak sangat satu benda. Kita nak kerja. Dah dapat kerja, kita lupa. Kita nak sangat naik pangkat. Sebelum naik pangkat, kerja banyak lah. Penat lah macam ni. Kenapalah kerja banyak sangat? Sekarang kerja tak boleh ke? Fikir-fikir, kita ni pun manusia. Itulah harga dia bila kau naik pangkat. Orang lain ada jawatan biasa-biasa. Dia tak payah datang. Dan kau jawatan kau tinggi. Kau kena pergilah setiap kursus yang orang pergi. Kan Cik Abdullah kan? Kan semua orang datang pun dia kena pergi tengok. Kan?
Tak, tapi betul. Saya setuju. Saya seronok dengan konsep yang Cik Abdullah yang ada share dekat saya tu. Pertama, konsep ihsan. Ihsan, bagus. Sebab saya pakai, pagi tadi saya sebut dekat Maritim pagi tadi. Saya sebut ihsan. Iaitu kita nampak. Ihsan ni, kita nampak Allah tau. Dan kalau tak nampak, kita yakin yang Allah nampak kita. Menyebabkan kita dikawal. Perbuatan kita jaga. Kita tak nak pecah amanah. Pecah amanah ni, not even 1 minute, kita tak nak dibazirkan untuk benda-benda yang tak ada kena-mena dengan kerja. Melainkan waktu minum. Tak apalah. Sebab minum tu dah diperuntuk dan allocatekan masa tu untuk minum. Minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu pertama. Yang kedua, itqan. Diberikan kekuatan. Berikan kita supaya satu sikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu tugasan. Baru kita boleh berjaya. Kan? Ni buat satu benda. Setakat tu je lah. Gila. Tak nak lah. Ada je alasan. Suruh orang lain. Asyik-asyik kita. Kita kena sangka baik. Kenapa suruh kita? Manusia ni macam tu lah. Bila suruh kita kan. Aduh, asyik-asyik aku. Suruh orang lain. Cuba suruh orang lain. Asyik-asyik suruh dia. Tak ada pun suruh aku. Apa penyakit kau ni? Hari ni nak makan kat mana ni? Okay, hari ni abang belanja makan. Kita makan kat luar nak. Okey, nak makan kat mana? Ikut abang lah. Tu bergaduh. Janganlah ikut abang. Abang nak belanja kat luar. Saya pilihlah tempatnya. Alah, ikut abang lah. Tanya-tanya pula. Tak tahulah. Kita pun bawa pergi kedai Tom Yum. Bawa pergi kedai Tom Yum, dia tarik muka. Cik Tom Yum, tadi kau cakap ikut aku. Nampak tak? Apa yang kau nak sebenarnya? Dia macam kisah Luqmanul Hakim kan, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Itu you all kena faham. Pagi tadi dia tanya, macam mana nak jadi, satu soalan daripada moderator dia tanya, macam mana ketua nak puaskan hati, macam mana nak bersikap baik pada anak-anak buah. Saya kata memang tak boleh, sampai bila pun tak boleh. Sebab staf ni pelbagai, tapi cukuplah kita niat buat kebaikan untuk semua, sudah. Itu je standard dia. Dan anak buah pula kena letak setting, jangan banyak merungut atas tugas yang diberikan. Buat dulu, kemudian baru share hasil dia macam mana. Baru bincang apa masalah dia. Dan kalau kita pernah buat dan ada potensi-potensi, tanyalah, bos dulu kita pernah buat ni, tapi lepas tu jadi... tak, saya ni lain ni, tak sama macam yang dulu. Tu sebab saya dah bagi dah guideline dia. Oh ya ke? Okey, buat. Jangan banyak petikai. Petikai itu tak boleh, ini tak boleh. Kita bila buat satu benda dengan dalam hati dah letakkan tak boleh, memang sampai bila-bila lah kan. Itu yang kita kena faham. Contoh kan, kita cakap kan, macam ni sekarang kan. Ini adalah ujian pendengaran. Dengar, ini adalah ujian pendengaran. Kalau begitu baik, begini tak baik. Kalau begitu, kalau begitu baik, kalau begini tak baik. Kalau begitu, kenapa baik? Faham tak? Sebab dia tepuk tu jadi baik tu. Tak, saya kata ni ujian pendengaran. Cuba kita tutup mata. Cuba tutup mata. Tutup mata. Kalau begitu baik, begini tak baik. Kalau begitu, baik. Sebab ujian pendengaran. Kau pergi tengok buat apa? Faham tak? Benda ni simple je kan? Benda ni simple. Sebab tu kadang-kadang kita juga mahu petikau. Macam mana apa hal pula? Kenapa macam tu pula? Apa sal? Sedangkan arahan tu je lah. Ni ujian pendengaran. Lepas tu kau sibuk tengok perbuatan tu. Kalau begini baik. Begitu tak baik. Kalau begini, apa kaitannya perbuatan tangan itu? Orang dah cakap ni ujian pendengaran bukan penglihatan. Nampak tak? Itu isu dia. Nampak tak? Dalam manajemen selalu macam tu. Bos dengan anak buah susah. Kadang tu sebab saya kata kita tak boleh puaskan hati orang macam kisah Luqmanul Hakim. Dia dengan anak dia tarik kaldai. Orang kampung tu cakap, apalah ada kaldai, naiklah kau tarik buat apa? Ayah naik, anak tarik. Kampung lain pula cakap, apa dah, bapak dia sedap-sedap duduk kat atas. Kesian budak tu menarik kaldai tu. Dah turun pula bapak tarik, anak duduk atas. Kampung lain pula cakap, korang hajar punya anak. Sedap-sedap kau duduk atas, bapak kau tarik. Sudahnya dua-dua naik.
Bila dua-dua naik, teruk kaldai tu. Slow kaldai tu nak bawa dua orang. Berat. Menyeksa binatang, salah juga. Sudahnya kaldai naik atas dia orang. Lagi teruk pahal pula. Sebab nak puaskan hati semua orang takkan selesai. Macam contohlah kuih semprit yang saya buat kan. Sebelum ni mak saya buat. Saya tengok mak saya buat macam ni. Orang tu cakap, itulah, yang ni lah, itulah, inilah. Saya cakap, mak, tak payah apa ni pening kepala. Mak buat kuih semprit kampung. Dia kata. Mak buat je. Lagi satu, siapa nak beli? Tak nak, sudah. Itu saja. Lepas tu mak saya buat. Jangan jual dulu, saya kata. Siapkan yang banyak-banyak dulu, baru kita jual. Alhamdulillah. Okey je. Sebab jangan, kita nak kata, yang seorang tak, dia kalau best kan letak coklat rice. Atas tu. Yang seorang tu pula, ada tak yang hangus-hangus? Kan betul tak? Dia nak hangus-hangus. Tapi memang mak saya asing yang hangus-hangus tu. Sebab ada orang nak yang hangus tu. Kan? Yang paling hangus sekali, kau masuk dalam oven tu. Dia kata. Dengan kau hanguskan. Kata. Kan? Tak, memang kalau kita tanya selera orang, contoh hari ni, adakah dia tanya, sebelum kita datang ke Scapes ni, untuk hari khusus kita pada hari Rabu nanti, nak tanya, you all nak lauk apa tengah hari? Memang tidak sampai sudah kau nak seorang nak si kerabu, si dagang, yang seorang nak ni. Tak, kau makan apa yang ada. Walaupun mangkuk lauk dia letak dalam pinggan. Kau kena terima sebab kita tak boleh puaskan hati semua orang. Tapi kita sepatutnya belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Kan? Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Tuhan kalau rezeki ni tak pernah salah alamat. Tuhan kalau bagi rezeki memang ada. Kalau rezekinya air kosong, sampai. Betul. Rezeki dia air kosong, sampai. Kalau rezeki dia kopi o ais, sampai kopi o ais. Kalau rezeki dia, oh, kopi sebrit saja je. Tak saya kata rezeki. Saya kata rezeki. Saya tak sebut, saya macam boleh rasa. Dia kalau tak ada rezeki, dia naik, dia turun balik. Dia macam nak tanya, dia ni nak ke tidak? Katanya. Saya memang kuat gurau. Tak apa. Tengok. Dia ikut prosedur. Naik kat sana, turun kat sini. Nampak? Bagus tak bagus? Nampak? Nampak pusing. Memang ikut format konvo macam tu. Konvo kan. Dia dah ambil sijil apa semua. Duduk dekat tempat masing-masing. Kembali mengambil tempat. Tapi tak bergurau aja. Tapi betul. Ni cerita dia kan. Makna kata kita ni tak boleh nak puaskan hati semua orang. Macam anak-anak kita kan, kita cuba buat yang terbaik, tetap anak kita cakap, Syekh Along. Marah. Angah lah, Angah minta apa-apa semua dapat. Hey, yang kau dapat ini apa, ni apa? Tu lain. Lain. Faham tak kan? Tapi kita tetap nak beritahu, akhirnya mudah-mudahan berdoa selalu kepada Allah supaya buka hati anak kita, supaya dia nampak kita ni buat yang terbaik. Itu sebenarnya. Macam pekerja kan. Itu sebab kita bawa pergi seminar macam ni. Lewat seminar macam ni sebab nak memperbetulkan setting kita dalam hati, bukannya mempertikaikan semua benda. Tapi letakkan dalam hati bersyukur. Jadi apa juga yang majikan bagi, kita jadikan satu asas untuk tindakan yang terbaik untuk syarikat. Sebab hasilnya nanti yang terbaik dari syarikat. Ayam dulu ke telur dulu? Kita kata, bagilah bonus dulu, barulah kerja elok. Yang bos pula kata, kau jual lah dulu, barulah kita bagi bonus. Malahan banyak bonus kita akan bagi. Mungkin macam tu. Mungkin ada tambahan-tambahan insentif disebabkan keriangannya pencapaian yang luar biasa. Macam tadilah pusat zakat tadi. Dia cerita macam mana tahun lepas, tahun sebelum ini, bahawa pembayar zakat membayar lebih kurang 700 juta lebih. Tahun sebelumnya. Dan baru-baru ni diisytiharkan, dah jadi 800 juta lebih. Dan itu baru zakat harta. Belum zakat-zakat yang lain. Termasuk semua 878 macam itulah. Menghampiri 900 ribu. Jadi mana kata, bila nampak ada peningkatan, barulah kita boleh syorkan apakah insentif-insentif tambahan boleh bagi pada orang. Ni kita belum apa-apa lagi dah minta. Takkan tak ada apa. Dia tak jagalah kebajikan staf. Siapa cakap tak jaga? Dengan tahap seluruh negara sedang berjuang ni, tengah bergelut
nak mempertahankan syarikat. Contoh syarikat travel. Syarikat travel berapa banyak yang gulung tikar, berapa banyak yang tukar terus profession yang butuh buat benda lain, jual benda-benda lain. Tak ada lagi buat travel umrah. Yang dulu gah dah tak ada. Malahan lesen-lesen LKU pelancongan tu dijual kepada syarikat-syarikat yang lain sebab dia dah tak boleh nak buat dah. Pelancongan ni. Dulu umrah kan gah. Sekejap umrah, sekejap umrah. Umrah musim sejuk, umrah musim puasa. Kan? Macam-macam. Tapi sekarang banyak syarikat yang dah terbungkus. Habis, terkubur habis. Tak ada boleh buat apa. Tapi dalam kita tengok dalam keadaan ini sebenarnya, dalam keadaan itu ada orang masih lagi boleh bagi bonus, hebatlah. Itu lah saya kata. Angkat tangan macam ni, hebatlah. Boleh bagi bonus. Tu yang masa dekat Kelana Resort tu saya tanya, bukan you all lah, staff yang tu kan, saya kata, bonus berapa banyak bagi? Terkejut saya. Saya kata boleh dapat macam tu. Ui, saya kata. Cuba kita banding dengan orang yang tak dapat atau banding dengan tangan awam, maka sudah tentulah selayaknya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Dan sebagai balasan, kita kena bagi lebih lagi. Dan bila bagi lebih lagi, mudah-mudahan Tuhan akan bagi ganjaran lebih lagi dekat kita. Antaranya, ganjaran yang lebih mungkin bonus ditambah dengan allowance yang lain lah. Mudah-mudahan. Betul tak? Betul tak? Yang ni kita cakap setelah kita bagi servis kita. Tak sahaja, dia orang akan bagi. Yang saya tahu syarikat private ni, dia memang suka. Macam Medivest ni dia suka. Okay, apa kita boleh bagi kat staff kita? Apa kita bagi kat staff kita? Walaupun bermaksud dengan memberi pada staff akan mengecilkan lagi margin keuntungan mereka. Tapi, kena untunglah. Ni you orang berapa lagi? Kau rasa boleh survive tak syarikat kita ni? Aku rasa macam tak boleh. Belum apa-apa lagi kau dah cakap macam tu. Macam kisah, 3 ekor katak dalam perigi. 3 ekor katak dalam perigi, seekor katak tu melompat. Dia nak naik ke atas. Dia lompat. Dia seekor katak ke atas. Jangan, tinggi. Mati kau ni nanti. Katak ke atas. Jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Dia kata, jangan, tinggi ni, weh, jangan. Janganlah, pap. Jatuh katak kedua, mati. Sampai katak ketiga, jangan, weh, jangan. Ya Allah, tinggi ni, ya Allah. Islam kata, tinggi ni, ya Allah, tinggi ni, ya Allah. Tinggi ni, weh, tinggi. Zap. Terlepas katak tu keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga itu pekak. Katak ketiga tu tak dengar. Dan katak tu ingat bila dia kata, jangan, tinggi ni. Dia nampak tangan katak tu macam ni. Jangan. Dia ingat apa? Tinggi lagi, weh. Tinggi lagi. Dan akhirnya dia berjaya keluar. Sebab dia positif. Macam kita lah bila ada semangat. Perasan tak? Bila kita makan Panadol, kita yakin, ni makan ni, okey ni. Kita akan baik. Kita yakin. Tapi bila kita tengok, ini pun Panadol entahlah. Okey, tidak tahulah. Kita sendiri yang settingkan dalam tubuh badan kita ni, memprosesnya sebagai dia tidak okey. Jadi apa-apa pun, yalah. Macam saya kata, dalam kesementaraan hidup kita ni, janganlah kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan dengan benda-benda yang tak penting. Bila dah datang kat sini, dapat share benda-benda baik, kita sebarkan pula kebaikan. Dan salah satu menyebarkan kebaikan, balik beritahu kat staff kenapa kita kena kerja elok-elok. Kenapa kita kena kerja elok-elok, kenapa kita kena bagi servis yang terbaik dan apa kesannya pada keseluruhan. Bukan kita je tau. Bila kita kerja baik-baik, bukan kita je dapat bunganya ni. Bunganya, benda yang wanginya, benda yang harumnya, yang hebat ni, seluruh organisasi akan merasa nikmatnya. Mungkin lepas tu besok dia buat joint venture. Medivest Consultant pula, campur pula consultant, jadi Medivest Consortium. Samsung Debat pun ada dalam tu. Contoh contoh. Kita gelak-gelak tapi who knows kan, kita tak tahu akan datang. Dah ada ura-ura dah. Kalau jadi kita punya advisor, saya okey. Dan benda ni saya minta jangan dimaklumkan kepada media dulu. Kita kena bincang dulu. Wayat kan. Saya betul. Kadang-kadang kan macam ada setengah tempat tu walaupun tak apa, diminta saya datang untuk dengar luahan seorang-seorang staff. Dia cerita, Ustaz saya macam ni, okey lagi. Kita dengar. Kita bagilah opinion kita. Dan yang mana sebab kadang-kadang dia lebih percaya dukun luar daripada dukun dalam. Itu yang Cik Abdullah cakap. Apa yang saya cakap dengan Cik Abdullah cakap, dengan pihak pengurusan cakap, sama semua. Sama, cuma dalam bentuk berbeza. Betul dia cakap. Kan Cik Abdullah cakap macam tu. Tak, lain dia kata.
Wah, sama je benarnya. Faham tak? Jadi itulah dia. Buat yang terbaik. Bersyukur. Jangan risau. Rezeki tak pernah salah alamat. Ada rezeki untuk kita. Kita tak dapat rezeki ni, Tuhan bagi yang ni. Tuhan tak dapat tu, Tuhan bagi yang ni. Ingat, Tuhan mungkin tak bagi sama macam kita minta, Tuhan bagi lagi baik lagi. Alhamdulillah kalau bagi sama macam kita minta. Tapi kalau tak dapat pun, yakinlah Tuhan simpan di akhirat besok. Tetap kita akan dapat. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Kan? Jadi kita pani break. Lepas tu ada Squid Game itu kan Squid Game dekat dalam swimming pool. Ada ni lepas kau ular sawa tu kan. Jadi insyaAllah kan. Jadi apa-apa pun selamat